Assalamualaikum. Bersyukur kita dapat berkumpul untuk membincangkan topik pemantapan dasar luar Malaysia ASEAN. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita. Panel pertama kita ialah Aminul Hakim. Seterusnya, panel kedua kita ialah Haris. Dan di depan saya ialah panel ketiga iaitu Non Danish. Akhirnya, panel keempat dan kelima kita ialah Nakiuddin dan Syahrul Nizam. Para hadirin sekalian, kita dapati di sekitar kita khususnya dalam kalangan generasi muda hari ini mereka tidak mengetahui sejarah tentang pemantapan dasar luar Malaysia ASEAN. Apa sebenarnya belakang pelibatan Malaysia dalam ASEAN? Bolehkah panel hakim jelaskan? Terima kasih yang berusaha Tuan Moderator. Memang saya akui, dalam kalangan generasi muda hari ini, mereka tidak mengetahui sejarah tentang pemantapan dasar luar Malaysia ASEAN. Tetapi bagi saya, jika kita hendak kaitkan pemantapan dasar luar Malaysia ASEAN, kita juga perlu tahu latar belakang penglibatan Malaysia dalam ASEAN. Bolehkah panel Haris jelaskan latar belakang pelibatan Malaysia dan ASEAN? Persatuan Negara Asia ditubuhkan pada tahun 1961, merupakan gabungan pertama yang melibatkan 3 negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada tahun 1963, persefahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, Mapilindo, diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Namun begitu, Mapilindo gagal mencapai matlamatnya. Dalam usaha untuk meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan, maka diwujudkan ASEAN pada tahun 8 Ogos 1967. Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggotai oleh 5 negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. Kemudian ASEAN menerima 5 anggota baru iaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Penubuhan ASEAN dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Pada pendapat Danish, apakah peranan kerjasama Malaysia dalam ASEAN dari aspek politik, ekonomi dan sosial? Penyertaan Malaysia dalam nama bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bagi sidang kemuncak di dasar es Salam Tanzania pada bulan April 1970. Penyertaan dalam NAM merupakan satu bukti bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat kepada yang lebih terbuka berasaskan prinsip neutral, aman, bebas dan berkecuali. Sejak menyertai NAM, Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara anggota NAM telah menaikkan nama negara Malaysia. Peranan Malaysia juga dapat dilihat melalui kesediaannya menjadi tuan rumah sidang kemuncak NAM pada tahun 2003, menjadi pengerusi NAM memperjuangkan pelbagai isu seperti apartheid, isu Palestin dan Bosnia serta Herzegovina serta melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Pada pendapat Nakiuddin, apakah faedah yang diperoleh oleh Malaysia sebagai anggota ASEAN? Antara faedah Malaysia dalam ASEAN ialah dapat menjalin hubungan baik dengan negara serantau termasuklah menjamin kestabilan politik negara kita. Selain itu, ialah penubuhan negara ASEAN dapat menjamin kedaulatan negara-negara serantau seperti mendapat keamanan dan kemakmuran di negara kita. Tambahan lagi, negara kita dapat menjamin hubungan baik dengan negara serantau serta dapat meningkatkan taraf pendidikan di negara. Hal ini kerana penubuhan AFTA iaitu Zon Bebas Cukai Antara Negara. ASEAN mewujudkan pasaran yang berpotensi bebas kepada pengeksport Malaysia asalkan mereka meningkat piawaian produk dan khidmat, menjalin hubungan baik dengan negara serantau, meningkatkan taraf pendidikan di negara kita. Banyak info yang kita dapat melalui forum pada hari ini. Sebagai penutup, boleh panel Nizam membuat kesimpulan tentang pembincangan hari ini? Kesimpulannya, semua pihak perlu mengambil inisiatif untuk menyebabkan isu tentang pemantapan dasar luar Malaysia ASEAN kepada pelajar dan juga mesyuarat muda pada zaman sekarang supaya mereka dapat mengetahui sejarah tentang pemantapan dasar luar Malaysia ASEAN. Terima kasih kepada kelima-lima panel kita yang sudi menyumbang idea dan pendapat. Semoga forum ini banyak manfaat untuk semua. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Hazim.